الفاتحة إلى رب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط لما ضمن الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله رب العظيم ورسولك الصلاة والسلام عليك يا سيدي ورسول الله وذبلي قلت هدي أدكني إلى رسولك. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat menyambung pengajian bulanan kita, pembacaan kitab Hikam Al-Imam Haddad. Kita juga lagi lebih kurang 2 minggu lebih lagi lah kita nak masuk kepada bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan yang penuh dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syukur pada Allah di atas Allah masih lagi manjangkan umur kita, dan semoga Allah sempatkan kita semua untuk merasai rahmat dan juga anugerahnya di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang pada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan itu syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Maka siapkanlah hati kita semua untuk memasuki Ramadan dengan kita ini rindu Allah Subhanahu dan gembira untuk menyambut bulan Ramadan. Jangan kita jadi macam sebagian orang, bila Ramadan nak mai dah ni, dia kata lepas ni tak boleh makan tengah hari dah, lepas ni tak boleh makan nasi goreng pagi-pagi, lepas ni tak boleh makan dah nasi lemak pagi-pagi, roti canai apa semua. Dan dia kata tiap-tiap hari kita jangan lepas makan pagi sarapan. Jangan kita terlepas lagi 2 minggu lebih lagi, jangan kita terlepas makan tengah hari, sebab lepas ni tak boleh makan tengah hari dan sarapan dah. Maka puas-puas makan, puas-puas kita dia panggil apa, Allah senang nikmati makan pagi dan makan tengah hari. Seolah-olah dia tak sukalah Ramadan, seolah-olah Ramadan itu mengganggu time makan dia. Tapi sebenarnya Ramadan bukan ganggu kita, tapi Ramadan nak masukkan kita dalam syurga Allah SWT. Karena bila masuk Ramadan ni, Allah fardukan kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai mereka yang beriman, Allah SWT difardukan ke atas kalian, Allah SWT, itu orang beriman, as-siyam, iaitu puasa. Puasa pada bulan Ramadan lah, Allah SWT. Dan puasa ni kata Allah difardukan, diwajibkan ke atas kamu, itu umat Nabi SAW, seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu. Allah SWT, umat terdahulu mereka dah wajib puasa dah. Jadi amalan puasa ini berterusan. Bahkan amalan puasa itu ada sejak Allah ciptakan Nabi Adam AS. Waktu Allah cipta Nabi Adam AS, Allah suruh Nabi Adam puasa, iaitu tidak memakan satu buah yang kita panggil buah khuldi lah. Khuldi itu maksudnya kekal. Ada satu pokok dan satu buah, Allah kata jangan kamu dekat dengan dia. Fala taqrabuha, Allah kata jangan kamu dekatinya. Allah SWT, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Yang dekat dengan pokok ni jangan makan, tak boleh makan buah ni, aku larang kau makan. Maka kata ulama, as-siyam ataupun as-saum dalam segi istilah bahasanya itulah tahan. Seperti mana kata Siti Maryam, inni nadartu lirrahman, aku nadar untuk Allah SWT, untuk aku ni sauman, untuk aku ni tahan daripada ukallimal liyaumi insiya. Macam ayat tu lebih kurang lah. Aku tahan, aku dah nazar bahawa aku ni nak tahan cakap
Allah senang dengan manusia. Saum di sini adalah tahan tak mau cakap dengan orang. Maka puasa ni dari segi makna, dari segi istilah bahasa dia lah, maksudnya tahan. Apa saja kita tahan itu nak dinamakan puasa. Kita tahan mata kita tak mau tengok apa, tak mau tengok orang ni, nak tengok Quran saja, tu puasa juga. Kita tahan lidah kita tak mau ngumpat orang ni, tak mau cakap mampu orang ni, tu puasa juga, tahan. Allah senang. Kita tahan tangan kita daripada post ataupun type benda-benda yang tak berfaedah ataupun menyakitkan orang, itu puasa juga. Tetapi puasa yang istilah syaraknya iaitulah menahan daripada perkara yang membatalkan puasa daripada fajar, itu masuk subuh, sampailah terbenam matahari, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Kalau puasa sunat, niat puasa sunat. Kalau puasa wajib, niat puasa wajib. Kalau puasa nazar, niat puasa nazar. Maka itu istilah syarak. Maka bila Allah suruh kita puasa ni, seperti umat terdahulu puasa juga, kelebihannya apa? Allah kata la'allakum tattaqun, pasti kamu bertakwa. Dan la'allakum tattaqun ini adalah maqam ketakwaan pada Allah, adalah maqam para awliya Allah SWT. Maksudnya puasa itu akan menahan nafsu kita, dan setakat kita tahan puasa ni, bukan setakat kita tahan lapang dan dahaga, bahkan puasa itu dapat menahan nafsu kita. Bila nafsu kita ditahan, Bismillahirrahmanirrahim, rohani kita akan kuat, rohani kita akan maju. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Maka bulan puasa ni Allah wajibkan puasa untuk kita ni dekat dengan Allah lah, untuk kita kenal Allah, untuk kita tauhid ke Allah, dan untuk kita mencapai maqam orang yang dekat dengan Allah SWT. Iaitulah orang bertakwa kepada Allah SWT. Sebab ada ayat Allah firman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para awliya Allah itu tidak ada kesedihan atas mereka dan tidak ada ketakutan atas mereka. Dan mereka itu kata Allah dalam Quran, Allah SWT, mereka adalah orang yang takwa kepada Allah SWT. Maka awliya ni orang yang mencapai maqam takwa. Bulan puasa adalah bulan nak sampaikan kita ke maqam takwa pada Allah. Maka siapa puasa kerana Allah, dia akan mencapai martabat wali Allah. Maka 30 hari Allah suruh kita puasa tu untuk kita memiliki kasih Allah, untuk kita dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka puasa satu anugerah yang besar Allah kepada kita. Allah suruh kita tahan lapang dan dahaga, Allah suruh kita tahan makan minum, dan bekal membatalkan puasa bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Sebab kita ni Allah nak kelebihan pada diri kita. Allah sebab Allah sebut dalam Quran, Allah senama. Wallahu yad'ukum ilal jannah. Allah menyeru kamu, mengajak kamu ke syurga. Dan Allah nak masukkan kita ke dalam syurga lah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT, apabila datang Ramadan, maka akan dibukakan pintu-pintu syurga. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Bila datang Ramadan, akan dibuka pintu-pintu syurga, semua yang dibuka. Dan pintu syurga tu ada 8 semuanya. Dan ada orang dia boleh masuk semua 8 tu, ikut dia nak masuk mana saja. Seperti satu hari Nabi SAW duduk dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan beberapa orang para sahabat. Nabi kata pintu syurga tu ada 8. Dia ada nama-nama dia, pintu syurga ni. Dan kata Nabi SAW, setiap orang dia akan masuk melalui pintu yang Allah bagi pada dia lah. Orang suka puasa sunat dia jaga, puasa Ramadan pun lagi dia jaga, maka dia akan masuk pintu syurga, nama dia Ar-Rayyan. Rayyan tu pintu syurga lah, pintu syurga yang orang suka puasa tu masuk ke tu. Allah senang. Tetapi kata Nabi SAW, ada orang yang dia boleh masuk semua 8 pintu. Maksudnya dia boleh pilih nak masuk pintu mana. Oh, ini pintu orang banyak puasa, ini pintu orang bangun malam, oh ini pintu orang banyak sedekah. Ikut akulah nak masuk mana. Allah bagi aku masuk semua. Bila masuk pintu tu, kita akan dapat darjat yang tinggi ataupun kedudukan yang istimewa dalam syurga. Maka Allah SWT, waktu tu Nabi SAW kata apa? Wahai Abu Bakar, engkau di antara orang yang akan boleh masuk semua 8 pintu syurga. Akan diseru 8 pintu syurga tu akan seru Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, masuklah daripada sini, masuk. Allah SWT. Maka ni kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi kita pun boleh dapat juga, umat Nabi SAW boleh dapat juga.
Nabi sabda dalam satu hadis yang maksudnya, siapa yang ambil wuduk, selesai ambil wuduk sempurna, lepas tu dia hadap ke arah kiblat, dia angkat tangan ke langit, dia kata Allah subhanaka Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas tu subhanaka Allah bihamdika sampai habis. So baca yang ni, kata Nabi SAW yang dalam hadisnya, yang maksudnya akan dibuka pintu-pintu syurga yang 8 tu kepada orang yang baca ni, dan dia boleh masuk mana pintu dia nak masuk. Amalan mudah tapi kelebihan dia besar. Jadi jangan lupa lepas kita ambil wuduk, kita baca apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sebelum kita teruskan lagi kita punya kuliah, kita rehatkan rohani kita dulu dengan kita qasidah sikit insyaAllah. Kita ambil kekuatan sikit. Qasidah ni untuk cas sikit bateri yang lemah insyaAllah. Qasidah sikit insyaAllah. Dan qasidah ni puji-pujian pada Nabi SAW. Boleh tak boleh, bid'ah tak bid'ah, tak bid'ah sebab dibuat di zaman Nabi SAW. Bahkan Quran seluruhnya itu banyak memuji Nabi SAW. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Surah Wadduha ni surah yang 1 sampai ayat habis semua bicara tentang Nabi SAW. Wadduha, demi waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu duha. Nah, abang kata waktu duha ni istimewa. Dan Allah sumpah waktu duha ni, bila Allah sumpah dalam ayat Allah ni, maksudnya lepas itu Allah nak beritahu benda yang besar. Allah nak beritahu apa tentang sumpah Allah ni? Tentang Nabi SAW. Wadduha wal laili idza saja. Dan Allah bersumpah dengan malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhan kamu tidak pernah meninggalkan kamu wahai Muhammad, dan tak benci pada kamu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untuk kamu daripada dunia. Itu kamu akan diberi syafaatul uzma, akan diberi syurga yang tinggi macam-macam. Sampai last habis ayat Allah cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ni pujian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, kita bila baca surah Ad-Duha kita seronok, sedap dengar. Qari-qari ni hak taranum. Mungkin umi kita pun belajar taranum. Mereka lebih suka maksudnya memilih untuk surah Ad-Duha untuk taranum lah. Kenapa rasa dengar indah? Wadduha wal laili, tarik sedap kan? Kenapa sedap surah Ad-Duha? Rahsia betapa sedap dan indahnya surah Ad-Duha bila dialunkan, kerana surah itu daripada ayat pertama sampai habis cerita tentang kemuliaan Nabi SAW, cerita tentang pembelaan Allah tentang Nabi SAW. Orang kafir atau orang musyrikin dia berkata, wahai Muhammad, Allah benci pada engkau, Allah tinggalkan engkau. Allah bersumpah dah, Allah tidak pernah tinggalkan Muhammad. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu mendapati kamu dalam keadaan yatim, Allah yang tolong kamu, bantu kamu atau pelihara kamu. Allah cukupkan apa yang kekurangan. Allah kayakan hati Nabi Muhammad. Walaupun Nabi tidak ada apa-apa harta, Allah kayakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Walaupun Nabi dalam keadaan yatim, tapi Allah hantar orang yang jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halimatus Sa'diyah, Abdul Muttalib, Abu Talib, lepas tu Sayyidah Khadijah, lepas Khadijah Fatimah ganti jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terus menerus sampai wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah, jadi insya-Allah jadi qasidah boleh tak? Boleh. Jangan ikut geng-geng W, boleh tak boleh? Okey, maksudnya boleh, tak ada masalah apa. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sahabah duduk depan Nabi puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sayyidina Hasan bin Sabit. Di antaranya Sayyidina Zuhair. Sayyidina Zuhair puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masuk dalam rumah bagi hadiah pada dia. Mai akhir zaman dia berkata, qasidah tak boleh. Ajaran mana? Ajaran bid'ah tu. Ajaran baru dalam agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat satu hukum bid'ah, buat satu fahaman bid'ah, fahaman yang baru tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu fahaman agama baru. Sebab buat, dia buat. Dia kata apa? Qasidah tak boleh, maulid tak boleh. Itu fahaman baru lah agama Allah SWT. Padahal maulid engkau baca sirah kelahiran Nabi ke, qasidah semua dibolehkan, diharuskan. Bahkan itulah bacaan sirah dianjurkan. Quran sendiri baca sirah tentang Nabi-Nabi Rasul-Rasul terdahulu. Tambah kita nak baca tentang Rasul kita Nabi Muhammad, dalam masalah apa? Dalam Quran Allah cerita pasal kelahiran Nabi Isa. Tak masalah apa nak cerita pasal kelahiran Nabi SAW, baca maulid. Maulid ni apa? Sirah Nabi SAW, Nabi lahir. Dan kenapa kita baca maulid? Kenapa selalu baca maulid? Baca sirah kelahiran Nabi Muhammad, supaya kita nak bersyukur pada Allah di atas lahirnya Nabi SAW. Syukur tiap-tiap hari. Kerana tiap-tiap hari nikmat Islam, iman yang kita dapat ni adalah disebabkan utusnya Nabi SAW. Maka baca sirah kelahiran supaya kita ingat lahir ni lahir yang hebat, lahir yang agung, lahir yang nikmat untuk kita semua.
rahmatan lil alamin untuk kita semua. Rahmat Allah. Ni orang yang datang ke dunia ni, Nabi Muhammad ni, yang nak selamat kita nanti di akhirat. Tanpa Nabi Muhammad tak ada siapa nanti selamat di akhirat nanti. Syafa'atul uzma. Jadi baca maulid lah. Ada orang tahu tak boleh. Banyak baca sirah tak boleh. Siapa larang? Nabi larang baca sirah. Sahabat larang baca sirah. Ulama larang baca sirah, mana ada? Yang larang tu orang yang buat pahaman baru lah agama Allah SWT. Jadi Allah SWT dibolehkan baca sirah, dibolehkan puji-pujian Nabi SAW. Kerana Quran puji Nabi, as-sahabah puji Nabi SAW. Di antara qasidah para sahabat, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'anna khuliqta kama tasha'u wa ajmalu, apa semua sebelum tu lah. Ini siapa ni? Saya kata Hasan bin Sabit, puji Nabi SAW. Nabi tak marah dia, Nabi tak kata haram, Nabi tak kata bid'ah. Kan boleh-boleh saja untuk memuji Nabi SAW. Sebelum Nabi SAW dilahirkan, Allah dah puji Nabi. Rasul-Rasul Nabi-Nabi terdahulu dah puji Nabi SAW. Kitab Taurat, Injil, Zabur, semua kitab turun daripada langit, semua Allah puji Nabi SAW. Allah sebut akan datang Nabi SAW sekian-sekian. Sifat Nabi tu sekian-sekian. Satu orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah kata apa? Orang Yahudi ni dia perkenal Nabi SAW Muhammad macam dia perkenal anak-anak dia. Kenapa? Daripada baca kitab selalu sebut tentang sifat Nabi SAW, akhlak Nabi, sifat Nabi, kemuliaan Nabi sebut. Puji-pujian Allah pada Nabi SAW dalam kitab tu dahulu. Seperti Allah firman dalam Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit Taurah mathalun fil Injil. Ni Allah cerita pasal sifat sahabat Nabi SAW yang bersama dengan Nabi Muhammad. Allah SWT, akhlak mereka, ibadah mereka kepada Allah, ikhlas mereka. Allah kata apa? Aku cerita tentang sahabat Nabi Muhammad fit Taurah fil Injil. Taurat, Injil ada cerita tentang sahabat Nabi SAW. Tak Quran. Tambah tentang Nabi Muhammad cukup banyak lah. Cukup banyak. Sehingga kan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul terdahulu tunggu-tunggu kehadiran Nabi. Tunggu-tunggu kelahiran Nabi SAW. Dan mereka mengharapkan mereka bertemu dengan Nabi, jadi umat Nabi SAW. Seperti Sayyidina Musa AS. Maka puji-pujian pada Nabi SAW itu sudah ada. Bahkan Allah letak kalimah Muhammad tu tinggi sana. Di arash sana, ada tiang-tiang arash, Allah letak kalimah Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukankah itu pujian Allah kepada dia? Allah firman dalam Quran surah Al-Masyrah tu, wa rafa'na laka dzikrak. Allah SWT, kami mengangkat sebutan nama kamu. Kamu punya nama kami angkat, kata Allah. Bukankah pujian Allah kepada Nabi Muhammad? Pujian lah. Tiba-tiba orang tahu jangan puji Nabi SAW, nanti disembah Nabi. Siapa sembah Nabi? Nabi tak kata pun kat sahabat, engkau puji aku nanti kau sembah aku, betul tak? Nabi kata, aku dah tinggal, aku tak takut umatku syirik. Syirik maksudnya sembah selain Allah, sembah Nabi dia, mungkin buat patung Nabi Muhammad sembah, mana ada. Tapi yang aku takut pada umat aku ni, Allah SWT, dunia dibukakan kepada mereka, lalu mereka berlumba-lumba untuk dapatkan dunia sampai bertengkar sama mereka, bermusuhan sama mereka. Sebab di PM lah bakal bergaduh. Sebab di PM apa? PM tu dunia, pangkat dunia yang akan menyesal nanti di akhirat siapa dapat dia. Kecuali orang ikhlas, orang amanah tu lain lah. Allah SWT. Imam Junaid al-Baghdadi dia pernah suruh Imam Shibli. Dia kata, wahai Imam Shibli, engkau turun daripada pangkat engkau, seorang hebat, seorang yang alim, turun. Engkau pergi minta sedekah. So Imam Shibli nak duduk di bawah tarbiyah Imam Junaid. Lepas tu dia minta sedekah, tapi seorang pun tak mau bagi kat dia duit. Seorang tahu ni Imam Shibli ni ada duit. Akhirnya Imam Shibli kata kat Imam Junaid, wahai Imam Junaid, seorang pun tak mau peduli aku dan tak bagi duit pada aku. Kata Imam Junaid, itulah manusia. Allah nak tunjuk pada engkau, tinggalkan manusia, tumpukan pada hati kepada Allah. Manusia kamu harap tak dapat, tapi Allah kamu harap kamu dapat. Nak harap orang ni cinta, nak harap orang ni bagi, orang tak bagi pun Allah boleh bagi. Lepas tu Imam Shibli kata, stop. Selama setahun engkau minta sedekah, okey, selama setahun engkau jadi gubernur, jadi seorang besar lah, seorang menteri lah di satu tempat. Imam Junaid recommend dia. Imam Junaid seorang imam besar, dia recommend dapat. Lepas tu Imam Junaid kata apa? Setiap hari kau di menteri, setiap hari engkau kena turun daripada engkau punya pemerintahan. Setiap hari engkau ketuk semua pintu rumah-rumah orang yang engkau merintah tu, ketuk setiap pintu rumah mereka, minta maaf pada mereka. Sebab mesti ada kekurangan dalam engkau merintah. Setiap hari dia buat sampai letih. Assalamualaikum, minta maaf nah kalau saya merintah tak okey. Ketuklah rumah kita, assalamualaikum, minta maaf nah saya merintah tak okey. Assalamualaikum. Sampai dia perlukan banyak jam untuk ketuk pintu-pintu rumah orang. Sampai habis setahun lebih kurang. Imam Junaid kata, aku nak ajak engkau betapa susahnya keadaan seorang yang megang amanah. Kalau dia patah maafkan engkau masuk neraka. Engkau susahnya minta maaf pada orang dan nak cari maaf orang. Bagaimana kalau orang tak maaf kita zalim orang pula, kita tak bagi hak orang pula, tergi teruk. Pada Imam Shibli ni seorang adil. Jadi maksudnya
Nak jadi orang-orang pemimpin ni bukan senang, bukan mudah. Jadi Nabi kata, aku tak takut kamu syirik, yang aku takut kamu gaduh kerana dunia. Itu aku takut terpecah umat. Dan syaitan telah putus asa untuk jadikan umat ni sembah selain Allah. Allah senang. Maksudnya majoriti umat ni untuk sembah selain Allah tak mungkin. Majoriti umat mesti duduk dalam keadaan baik. Majoriti umat Islam. Tapi syaitan tak putus asa untuk bergaduh bagi kita bergaduh. Itulah hadis Nabi SAW, hadis sahih Sahih Bukhari tu. Jadi Allah senang. Allah telah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa masalah kita puji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak menjadi masalah apa-apa, maka dibolehkan. Maka insya-Allah kita dengar qasidah dulu untuk cas sikit bateri kita yang lemah ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat kekuatan, dapat kesihatan berkat puji-pujian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan bin Sabit, Sayyidina Hasan bin Sabit, dia punya gigi tu, umur dia meninggal lebih kurang 1 tahun tak salah. Hasan bin Sabit pemuji Nabi ni, umurnya panjang. Tapi waktu mana umur dia lebih kurang 1 tahun, satu gigi dia pun tak rosak dan tak patah. Kata ulama disebabkan berkat dia suka puji Nabi SAW. Allah sihatkan dia. Bahkan Allah elokkan mulut dia, lidah dia dan juga gigi dia. Kan di lidah dia selalu puji Nabi SAW. Kita tak apa elok sebab kita banyak kata ke orang kot. Dia tak apalah, kalaupun tak elok mungkin kita dah cakap elok, lepas tu dah tak elok, nak buat macam mana? Kita ni orang biasa, kita bukan Nabi, Rasul. Jadi baguslah tak ada tu. Kenapa? Kita sedang kekurangan kita dan kita ingat hari nak balik kita. Dan di sana Allah akan cantikkan kita semua. Nanti kita akan tengok macam-macam kita ni, insya-Allah di syurga nanti. Kita tak kenal. Kalau kita tak kenal, umur 19 tahun. Orang perempuan masuk syurga lebih kurang umur 19, 18. Muda remaja, bahkan Allah cantik, Allah indahkan wajah-wajah. Di akhirat mana ada kulit-kulit beza kita? Akhirat nanti kulit kita putih ke kuning-kuningan. Kuning bukan kuning dunia, kuning syurga tu. Macam mana Allah cantiklah. Siapa kulit sekian kulit macam ni ke, semua Allah akan tukar kulit cantik semua. Jadi tak perlulah kita ni duk skin care apa semua di maksudnya nak jaga sangat, maksudnya kulit ni tak perlu nak elok sangatlah. Syurga nanti elok insya-Allah. Jaga setakat mampu jelah. Jangan sampai tembok masuk bagi jadi pipi merah. Jangan sampai depa buat apa lagi lusung pipit. Lusung pipit dia panggil ni. Ada orang buat. Ada orang buat. Ada orang tembok masuk jadi macam merah pipi, merah Allah senang. Jadi tak payahlah macam tu. Dunia ni biasa-biasa saja, cukuplah. Ya. Tapi di akhirat kita nak kita ni istimewa. Dunia tak apa. InsyaAllah qasidah sikit insyaAllah. Tak apa, dah qasidah bid'ah lah ni. Aku ada yang kata bid'ah. Okey. Qasidah ni Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Dia satu qasidah, Habib Omar karang satu qasidah tentang Fatimah Az-Zahra. Yartah qalbi idza hadaqat zakar Fatimah. Maksudnya betapa tenangnya hatiku, lapangnya jiwaku bila seseorang menyebut tentang kisah Fatimah Az-Zahra. Itu kisah tu qasidah tu. Dia cerita pasal sifat-sifat dan akhlak Fatimah Az-Zahra. Ya, bismillah. Bismillah. Yati wa dzurriyyati sallallahu alaihi ya yarda qalbi bil Mustafa an-nawar la معارف ربها عيما جلا قلبي ذا دق نوارنا دائما ورما عرف ربها عيما والليالي نهار
في تنزيل مولانا قلبي ذا حلقة أنوارنا دائما أبحر معارف رب واكفنا وشما أبنا عوافي من دم الله قلبي ذا حدث ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى نواه هناه جلا أليس بغريبا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهدين الله بأهل الباب يا الله وكل مجاهد لله بأهل الباب يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب
يا الله ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البر بلا عاد ولا حصر وآل سادة الغر بآل البدر يا الله وآل سادة الغر بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والله سلام عليكم. Bismillah. InsyaAllah kita InsyaAllah kita buat persediaan insyaAllah untuk masuki Ramadan Al-Mubarak insyaAllah, khususnya pada malam pertama Ramadan. Kita kena jaga sungguh-sungguh, karena pada malam itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nazara Allahu ilaihim man nazara Allah ilaihi lam yu'adzibuhu abadan. Pada malam pertama bulan Ramadan ni, malam pertama tu, malam tu Allah melihat kepada hamba-hamba dia. Barang mana-mana hamba yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, lam yu'adzibuhu abada, Allah tidak akan azabkan dia, Allah tidak akan azabnya selama-lamanya. Maka malam pertama Ramadan tu juga sungguh-sungguhlah penuhkan dengan ibadat, dengan zikir, kurang-kurang sikit benda-benda yang sia-sia. Kenapa kita nak kelebihan malam pertama Ramadan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, dan siapa yang dipandang akan terlepas daripada azab Allah SWT. InsyaAllah kita sambung hikam kita. Saya tak ingat berhenti pada hikam ke apa, saya tak ingat lah. Tapi kita mula yang ke-6 kot ni. Tak tahulah kok ada yang tulis, cik-cik tu tulis cerita apa tau bulan lepas. Sebab sebulan sekali kuliah memang macam tu. Kita cepat lupa maksudnya berapa. Saya cerita pasal apa tau bulan lepas. Ada ingat tak? Ikhlas ha? Ikhlas ha? Tak pasti, tak ingat. Tak? Tak pasti ya. Tapi tak apa, kita mula yang ke-6 lah, yang ke-6. Saya rasa yang ke-5 ni baca dah. Saya mula yang ke-6. Ni ke-6 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad, wa nafa'na bi ulumihi barakatihi wa asrarihi fi darin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah masa kita pun tak banyak, insyaAllah kita pendek-pendek lah, ringkas-ringkas insyaAllah syarah. Kata Imam Haddad, la tadumu ma'al kuflati ulfah, tidak akan kekal berpanjangan sebuah kemesraan atau kecintaan yang disertai dengan perasaan paksa-paksa ataupun terbeban atau berat hati. Kata Imam Haddad, tak akan kekal lama berpanjangan sebuah kemesraan atau kecintaan, kasih sayang yang disertai dengan perasaan yang paksa-paksa ataupun terbeban atau berat hati. Allah SWT.
Okey. Allah senang. Kata-kata Imam Haddad ini berkenaan dengan Allah senang. Allah senang. Hati kita bila berhubungan dengan orang yang kita ini kasih pada dia, mesra dengan dia dengan hati kita. Dengan hati kita, dengan perasaan kita yang seronok, gembira dan sayang pada dia dengan hati kita, maka hubungan itu akan kekal lama. Kemesraan itu akan kekal lama. Tapi mana-mana kemesraan yang hanya dibuat-buat, dipaksa-paksa ataupun terbeban, berat hati, dia tak boleh kekal lama, tak kekal berpanjangan. Contohlah, kita ni tak suka pun pergi rumah kak tu, pergi kawan kita ni ajak, jomlah kita pergi rumah kak ni, semang-semang dia, minum kopi dengan dia, mengopi, mengeteh apa semua. Saya tu ada orang mesej saya, Ustaz, kalau mai KL jom mengeteh. Mengeteh benda apa tu Ustaz? Kita tak update sangat, kita sangat tak kaji sangat, maksudnya bahasa-bahasa orang lah ni. Kita Ustaz mai KL jom kita mengeteh. Mengeteh benda apa mengeteh, saya kata. Mengeteh ni maksudnya minum teh dia jadi mengeteh. Oh, dia jadi ringkas ke tu? Baru saya tahu. Mengopi tu baru kita tahu. Saya baru sangat tahu. Oh, banyak ada macam tu orang cakap. Okay. So kita semua cakap bahasa buku semua. Kita cakap bahasa buku. Okay. Dia Allah SWT. Kak tu ajak, jom kita pergi mengeteh ni, mengopi ataupun membawang di rumah. Di rumah satu kak. Jom. Kita ni tak mau pergi. Rasa macam terbeban, berat hati. Sebab kita bukan sayang sangat kak tu. Lagi-lagi kak tu kita tengok cara dia tu tak masuk dengan hati kita. Bila kawan kita ajak, kita terpaksa pergi juga. Bila kita pergi, dia sembang kita buat macam mesra. Senyum pun buat terpaksa. Sembang pun macam mesra terpaksa. Okey, kalau kemesraan yang dipaksa-paksa, yang rasa terbeban, dia tak akan kekal lama. Lama-lama bila kawan kita duk ajak, kita rasa macam nak buat alasan, ada kerja ni. Lama-lama tak ada hubungan dengan kak tu. Kenapa kita mesra dengan dia? Sebab terpaksa saja. Orang yang kita mesra dengan dia sebab terpaksa, hubungan tu tak kekal lama, sat saja. Maksudnya apa? Dalam hikam ini Imam Haddad nak sebut tentang betapa pentingnya satu kemesraan dan hubungan betul-betul dengan perasaan kecintaan yang datang pada hati. Terpaksa, terbeban, tak akan kekal lama. Dia ada orang yang dia nak orang suka dan mesra dengan dia. Allah senang. Lepas tu dia buat paksa-paksa bagi orang mesra. Ada orang macam tu? Allah senang. Ada orang dia nak buat bagi orang suka dia, dia paksa-paksa bagi, dia tunjuk kata mesra, tunjuk kata dia best dengan orang, tapi takkan kekal lama. Lama-lama dia akan rasa berat, terbeban, sebab hati dia tak ada. Allah senang. Jadi Allah senang. Jadi mestilah kita kena kawan, kita kena berhubungan sama kita bukan dengan terpaksa, tapi dengan hati kita, supaya hubungan sama kita ni kekal. Macam mana kita nak hubungan sama kita ni kerana Allah ni, dengan hati yang penuh kasih tanpa terpaksa ni? Mestilah kita kena pandang kawan kita tu adalah umat Nabi SAW dan hamba Allah. Maka Nabi SAW sangat sayang umat dia, maka hendaklah kita sayang umat Nabi SAW. Nabi doakan umat dia keampunan, Nabi doakan umat dia masuk syurga, Nabi sedih bila umat dia masuk neraka. Maka pandanglah semua kawan-kawan kita ni adalah umat Nabi SAW yang Nabi cinta. Mereka kekasih Nabi SAW. Kau cintai umat ni kerana kita cinta pada Nabi SAW. Kalau kita cinta pada seorang, mesti kita cinta apa yang kait dengan orang tu. Kalau kita cinta pada seorang lelaki, kita nak jadikan dia suami, mesti kasih juga pada pak dia, mak dia, kak dia, adik dia. Allah SWT. Jadi kalau kita cinta Nabi SAW, kita pasti cinta umat Nabi SAW. Kau pandanglah ni semua hamba Allah yang Allah kasih, ini semua umat Nabi SAW, kasih mereka kerana Allah SWT. Tapi kalau kita tak kasih orang, tak mesra kerana Allah, hanya terpaksa, terbeban, takkan kekal lama, kata Imam Al-Haddad. Macam tu juga ibadat kita. Kalau tak rasa mesra tu, tak rasa seronok, gembira daripada hati tu bila amal ibadat ni, lama-lama dia tinggal. Sebab tu amal ibadat ni dia kena paksa dulu. Seperti dalam hikam Imam Haddad yang lain, Imam Haddad kata apa? Amal kebaikan ni, kata Imam Haddad, dia umpama kita naik bukit. Waktu tengah naik bukit, letih, penat, sakit. Bila sampai kita akan rasa rehat, seronok, gembira, tengok pemandangan indah. Jadi orang yang baru berjalan nak beramal, nak dekat dengan Allah, dia seolah baru panjat bukit. Panjat bukit benar seronok, kata Imam Haddad. Tapi teruskan yang tak seronok tu, teruskan ibadat walaupun tak seronok, teruskan zikir walaupun tak hadir hati, teruskan zikir walaupun tak ingat Allah, terus zikir, terus baca, teruskan sembahyang tahajud walaupun mengantuk.
Jangan kita jadi sebagian orang tak sedap main tajuk lah ni, ngantuk ni tak apalah, esok lah buat. Tak boleh. Sebab kata Imam Ibn Rabi', dia kata apa? Berjalanlah kamu kepada Allah walaupun dalam keadaan kamu itu tempang, cedera, tak elok. Walaupun kita tahu amal kita tak elok pun, hati kita tak elok, ngantuk ni ibadat, buat juga. Kerana usaha kita, Allah senang, mujahadah kita sungguh-sungguh, walaupun tak hadir hati, walaupun tak seronok, insya-Allah Allah akan balas. Dan kita umpama orang yang naik bukit, kalau kita naik juga, insya-Allah akan sampai tu masa nanti. Kata Imam Haddad, orang yang amal ibadat buat kebaikan ni pada permulaan macam naik bukit, akhirnya dia akan rasa indah, sedap dan sebagainya. Orang buat maksiat pula, dia umur orang jatuh pada bukit, kata Imam Haddad. Orang kalau jatuh pada bukit, dia tak rasa penat apa, bahkan dia pandang pula keindahan. Dia duduk atas bukit, dia pandang, eloknya sambil-sambil jatuh lah. Lepas tu di akhir maksiat tu dia akan rasa seksa dan juga kesakitan. Maksiat memang seronok mula-mula, last dia penghujung ni mesti seksaan ataupun dia panggil apa, satu benda yang tak syok, satu benda yang tak elok, satu benda yang dia rasa macam sempit, satu benda yang dia rasa macam perit. Maksiat mula-mula buat macam sedap, lepas buat tu akhir tu rasa apa. Tapi kalau taat mula-mula perit, mula tak syok, dia mula-mula tak syok, akhir dia tu dapat kenikmatan, kesedapan. Jadi Allah sana kena buatlah sampai hati kita mesra, buat sampai hati kita kasih, buat sampai hati kita seronok. Bila dah seronok, bila dah gembira, dah kasih, kita takkan tinggal dah. Berterusan hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita sama kita, insya-Allah. Dan terus macam tu juga kita kalau nak jamu tetamu, kata ulama, jangan paksa-paksa diri kita juga. Paksa-paksa diri pergi beli macam-macam sebab nak jamu tetamu tak bagus. Kita hanya jamu apa yang ada di rumah kita saja. Kecuali lah kita tak terpaksa pun, memang kita nak pergi beli pun, nak rangi tamu, tak apa, silakan. Tapi kalau duit tak ada ataupun dah terlambat, kita gagah pergi beli juga, paksa juga pergi beli, itu tak bagus. Kecuali lah kita dah standby masak apa semua, standby beli-beli barang untuk tamu lain. Kalau paksa-paksa diri tak bagus. Yang bagusnya adalah kita jamu apa yang ada saja. Tapi kalau tak terpaksa, tak berat, tak apalah, silakanlah beli. Kenapa tak bagus? Kenapa? Lama-lama kita akan rasa berat orang mai rumah kita ataupun tetamu mai. Lama-lama rasa tak seronok kalau tetamu mai. Kerana dia rasa macam, tak ada ni, tak beli lagi lah. Tak tetamu mai waktu ni pula, aku tak dan masak, aku tak dan ni. Akan jamu apa yang ada, itu lebih mesra, itu lebih bagus layanan kita pada tamu kita. Okey ya. Terus kita masuk ke hikam ke-7. Jadi nak lama kekal hubungan, kena mesra hati, kena kasih di hati, kena seronok di hati. Terus hikmah ke-7, macam kuliah lah, kalau pi ustaz tu tak mesra hati kita, tak rasa seronok ustaz tu, lama-lama dia hilang. Dia slow pelan-pelan menghilangkan diri, dia menghilangkan, dia menggaibkan diri, dia raibkan diri dia, hilang. Kalau kita seronok dengan ustaz tu, gembira, seronok dengan ilmu dia, dengan akhlak dia apa semua, akan berpanjangan. Tak mesra, hilang. Macam itulah mengaji pun macam tu juga. Okey ya. Okey, terus Allah senang. Hikmah ke-7, belajar menghargai yang sedikit. Man lam yadfa' anhul faqra qalilul mal lam yuhassil lahu al-ghina kathiruh. Kadzalika man lam yantafi' bi qalilil ilmi wa huwa min al-intifa'i bi kathirihi ab'ad. Barang siapa yang tidak dapat membuang masa kefakiran darinya ketika sedikit hartanya, maka dia tidak akan mendapat rasa kaya ketika banyak hartanya. Kata Imam Haddad, siapa yang waktu mana dia fakir, dia tak ada duit, tak ada harta, sedikit harta, miskinlah sikit harta ni, tapi dia tak dapat nak buang rasa kefakiran tu, Allah senang amat. Orang macam ni dia tak akan rasa kaya waktu mana harta dia banyak. Waktu duit kita sedikit, harta kita sedikit, jangan rasa fakir maksudnya. Jangan rasa aku ni miskin lah, jangan. Bahkan rasailah apa yang Allah bagi ni sangat besar, Allah senang. Dan inilah nikmat Allah yang patut kita syukuri, dan kita qanaah ataupun rasa berpada-pada dan cukup apa yang Allah bagi. Allah senang. Contoh gaji kita sebulan 2,000, sikit lah. Allah senang. Walaupun sebulan 2,000, jangan rasa miskin, tapi kita kena rasa Allah bagi nikmat bagi kita banyak. 2,000 pun nikmat Allah besar, alhamdulillah. Ada orang lebih susah pada aku lagi, cukuplah 2,000, belanja cara 2,000. Yang bahayanya dapat gaji 2,000, belanja macam gaji 20,000. Hutang sana, hutang sini, buat semua, handphone nak mahal, kereta nak mahal, rumah sewa nak mahal sebab nak 2 tingkat. Tu beratlah tu.
Biar kita rasa 2000 tu kita rasa kita ni orang yang dapat nikmat daripada Allah dan tak miskin. Orang yang rasa macam tu, waktu mana sikit harta, sikit duit dia rasa macam banyak Allah bagi, rasa cukup apa yang Allah bagi, Allah senang. Maka nanti waktu mana Allah bagi harta banyak pun dia rasa cukup. Siapa yang Allah bagi harta sedikit, duit sikit, lepas tu dia rasa macam miskin, tak banyak, tak cukup, nanti kata Imam Haddad, dia kaya pun nanti rasa tak cukup juga. Rasa tak cukup tu bukan di harta kita. Tak cukup ni sebenarnya bukan di harta kita, tapi di hati kita. Hati yang rasa tak cukup. Maka bahaya kita rasa duit sikit tu tak cukup, duit sikit tu miskin. Sebab bahayanya apa? Nanti kaya pun rasa miskin, rasa duit tak banyak juga. Rasa nak lagi tak cukup. Jadi Allah SWT, itu kata Imam Al-Haddad, kadzalika man lam yantafi' bi qalilil ilmi fahuwa minal intifa'i bi katsirihi ab'ad. Kata Imam Haddad, demikian juga orang yang tidak dapat manfaat ketika sedikit ilmunya, maka dia terlebih jauh untuk mengambil manfaat ketika banyak ilmunya. Siapa yang ilmu sikit, dia tak manfaatkan ilmu dia, tak amal dan tak ajak orang, maka nanti ilmu dia banyak pun dia tak amal dan tak ajak orang juga. Maksudnya waktu dapat ilmu sikit, amal terus, kongsi terus, share terus. Yang tak boleh kita dakwah dan kita share, kita mengajak orang, ilmu kita tak ngaji lagi, atau kita tak tahu, yang tu yang tak boleh. Yang kita mengaji semua boleh sampaikan dan mengajak. Siapa yang waktu sedikit ilmu dia tak amal dan dia tak mengajak, nanti banyak ilmu pun tak amal, tak mengajak juga. Maksudnya perangai tak ubah. Allah SWT. Maka waktu miskin tu kalau rasalah cukup, insya-Allah nanti kaya akan rasa cukup juga. Waktu sikit ilmu kita amal, kita ajak, nanti ilmu banyak pun kita akan bagi manfaat, amal dan juga ajak pada orang lain. Kata Al-Imam Al-Haddad, Allah SWT. Dan kata Imam Syafi'i, aku melihat qanaah itu rasa cukup dengan apa yang Allah bagi adalah kepala kekayaan. Imam Syafi'i kata qanaah ni, sifat qanaah adalah kepala kekayaan. Orang kaya ni bukan orang ada BMW tu, bukan orang kaya tu. Orang ada Mercedes bukan orang kaya. Orang ada rumah sampai cari sana bukan orang kaya. Orang kaya ni siapa? Orang rasa cukup dengan apa yang Allah bagi. Alhamdulillah dah, syukur 8,000 sebulan, syukur. Tu orang kaya tu. Allah senang. Pernah seorang mai dekat Al-Imam Sayyidina West Qarni kan mai. Dia mai, dia kata, wahai West, ini duit 100 dinar kot, ataupun 200 dinar, banyaklah, aku bagi pada engkau. Dia kata, kenapa orang miskin sedekah pada orang kaya? Dia kata, kenapa engkau kata tu? Aku orang kaya nak sedekah pada engkau miskin. Dia kata, aku kaya engkau miskin. Orang miskin kata ke orang kaya engkau miskin, dan orang miskin dakwa kata dia kaya, kan pelik. Kata dia, aku ni kaya, aku bagi duit engkau tak ada duit, baju engkau terkoyak apa semua. Dia tak ada, aku kaya engkau miskin. Dia tahu apa bukti kata aku ni orang kaya ni yang engkau kata miskin? Kata dia, engkau bagi sedekah pada aku ni, engkau nak Allah tambah lagi tak? So engkau nak murah rezeki, nak tambah lagi rezeki? Dia tak ada, mestilah. Maksudnya engkau rasa tak cukup dengan apa yang Allah bagi. Aku walaupun duit tak ada, tapi aku rasa cukup dengan apa yang Allah bagi. Sihat, boleh berjalan pergi sana sini, makan, minum, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kadang-kadang orang sedekah sebab dia rasa macam tak cukup rezeki, dia nak tambah lagi. Dia nak bila sedekah Allah tambah rezeki banyak. Dia macam tak rasa macam tak puas apa yang ada. Itu miskin kata Wais Al-Qarni. Orang kaya apa? Orang yang rasa macam dah cukup dah, Allah bagi, alhamdulillah, di samping usaha kerja dan sebagainya. Jadi tak ada masalah kita nak sedekah, tetapi dalam masa sama bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata-kata Al-Imam Al-Haddad. Terus hikmah ke-8. Kita ambil cepat-cepat sikit. Okey. Kata Imam Haddad, munazi'ul aqdar. Dia sebab apa Ustaz Zaidus jadi hebat, orang alim hebat? Dia amal Imam Haddad kata ni. Imam Haddad kata siapa sikit ilmu dia tak bagi manfaat, tak mengamal dan tak ajak orang, ilmu banyak orang tak ajak orang nanti. Panggil tu macam itulah. Ustaz Zaidus ni dikatakan waktu mana dia mengaji dulu, dia mengaji sikit dia balik mengajak, dia mengaji sikit dia balik mengajak. Contoh hari ni dia mengaji 2 hikam, dia mengajak 2 hikam balik. Contoh hari ni dia mengaji 3 hukum, dia mengaji balik mengajak 3 hukum. Dia bukan masuk pondok. Ustaz dia tak pernah ngaji pondok. Dia hanya duduk di rumah, bawa kitab mengaji dengan rumah-rumah guru yang ada sekitar yang berdekatan lah. Dia ngaji kat guru ni, ngaji kat guru ni. Dan bila dia mengaji, dia balik mengajak orang, dia balik baca pula. Maka jadi dia orang alim yang besar. Kenapa? Bila orang tu sedikit ilmu, dia amal, dia ajak orang, insya-Allah Allah akan tambah ilmu pada dia, Allah akan banyakkan ilmu pada dia, dan ilmu banyak pun dia akan bermanfaat nanti. Macam tu okay. Dia ajaklah kita, insya-Allah ajak. Jadi ustazah di rumah-rumah kita.
jadi mujahidah ataupun pejuang-pejuang agama Allah di rumah-rumah kita. Habib Omar kata, jadilah kamu tentera Allah di rumah-rumah kamu. Balik tu bagi tahu kat suami kita, abang nak baca kitab sikit ni. Qala musannif rahimahullah taala. Baca sikit. Dah betul? Niat aku nak jadi pendakwah ke jalan Allah SWT. Panggil anak main sikit, nak baca hikam sikit-sikit. Qala Imam Haddad. Contoh kan. Baca. Kenapa kita nak ilmu sedikit ni kita beri manfaat? Jangan tunggu banyak, jangan tunggu nanti jadi tok guru apa semua, jangan. Ngajaklah apa yang kita tahu, ngajak, sampaikan saja. Ya. Allah senang. Terus qala radhiyallahu anhu, kalaupun kita segan kat suami kita, segan kat anak kita nak mengajak, ada satu cara lagi. Dulu Tok Wan saya Ustaz Ramli, dia tok guru lah di Kedah sana. Dia kalau baca kitab dalam rumah, dia akan baca kuat-kuat. Walaupun dia tak mengajak isteri anak-anak dia. Dia baca macam mana? Orang yang petikai takdir adalah orang yang menganggap buruk, menghina pada saudaranya, yang ditimpa sesuatu yang berada. Contoh. Dia baca kuat. Anak-anak automatik kan dengar. Isteri automatik kan dengar. Jadi tu cara yang dia buat. Walaupun dia tak mengajak depan-depan anak dan juga isteri dia, tapi dia baca kitab rumah kuat-kuat. Ngajak juga tu, tapi tu cara dia. Maka sampaikanlah ilmu yang kita mengaji. Okay. Terus kata Imam Haddad, munazi'ul aqdar man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahta al-ikhtiyar. Kata Imam Haddad, orang yang mempetikai takdir adalah orang yang menganggap buruk kepada saudaranya yang ditimpa sesuatu yang berada di luar pilihannya. Okey. Ada orang yang disebut penentang takdir. Allah senang. Dia mencabar takdir. Tak redha dengan takdir. Allah senang. Siapa? Iaitu orang yang dia hina, dia buruk-burukkan kawan dia, sesuatu yang menimpa kawan dia, yang mana menimpa kawan itu di luar pilihan kawan dia. Contoh, Allah senang. Dia petikaikan kejadian, Allah senang, pada diri kawan dia. Allah senang. Contoh, Allah senang, kawan dia cakap gagap. Ni aku macam gagap sikit kan. Contoh. Jadi dia cakap gagap. Dia kata, apa ni gagap, susah aku nak faham. Seolah macam dia petikai, kenapa kau ni gagap? Tadi cakap elok ke? Itu dikira kita mempetikaikan takdir Allah. Tak boleh. Jika kita mencabar dan kita tak rida dengan takdir Allah kepada orang tu, tak boleh. Diam cukup. Gagap sudah, alhamdulillah. Al-Imam Mahdi nanti gagap. Dalam hadis Nabi SAW, Imam Mahdi gagap. Imam Mahdi kalau nak cakap dia macam susah. Tuan-tuan sampai dia tepuk paha dia. Mungkin tu permulaan dia lah masa zuhur tu. Lepas tu mungkin okey, insya-Allah. Syekh Zainal Nasri dulu gagap macam tu. Kalau kita tengok kuliah-kuliah dia yang dulu. Lepas tu kenapa boleh? Selawat pada Nabi SAW. Ada seorang ustaz pesan kat Syekh kita, banyak selawat ustaz, insya-Allah. Dia selawat banyak-banyak, jadi orang sangat fasih. Jadi orang sangat terkesan kata-kata dalam hati orang-orang pada hari ni. Dulu Syekh Zainal Nasri cakap macam tu. Allah senang. Tapi tu Allah nak tunjuk kata Allah senang berkat selawat kepada Nabi SAW. Tetapi kalau orang tu dia panggil cakap macam tu, cakap macam tak lancang, jangan kita kata ada. Allah senang. Kalau itu dikira kita petikaikan takdir. Seperti Imam Syafi'i adab dia dengan Allah, tak petikaikan takdir. Imam Syafi'i ada seorang anak murid dia nama Imam Rabi' bin Sulaiman. Imam Rabi' bin Sulaiman ni mengaji dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bila mengajar ilmu, semua orang faham, dia seorang tak faham. Duduk depan pula tu. Sampai bila habis pengajian dia akan tanya, wahai Imam, ulang balik boleh tak? Tak faham lah. Bila awal mengajar tadi sampai habis tak faham. Apa Imam Syafi'i buat? Dia ulang balik. Lepas ulang dia kata apa? Lepas habis ulang dia kata tak faham Imam, ulang lagi. Sampai kadang-kadang 40 kali Imam Syafi'i ulang untuk dia seorang saja. Tetapi Imam Syafi'i kata apa? Wahai Imam, wahai Rabi', aku kasih pada engkau, aku cinta pada engkau. Imam Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i tak petikai kan? Imam Syafi'i kata, awak ni bengap sangat ni, awak bengong sangat ni. Tak ada. Okay, tak ada. Imam Syafi'i kata, Masya Allah, aku cinta pada engkau. Masya Allah, Allah bagi pada engkau ni takdir Allah. Insya Allah ada kelebihan. Akhirnya Rabi' bin Sulaiman jadi imam besar. Dia imam, jadi wali Allah, ulama besar. Disebabkan kesabaran dan juga ridhanya Imam Syafi'i pada takdir Allah pada murid dia. Kita tak ridha dah, murid kita lambat sikit. Tu hebat ni lembab ni, makan apa ni? Awak benar sangat ni. Padahal tak boleh macam tu. Kita kena meraihkan saja. Oh, dia lambat sikit tak apalah, ulang lagi ngajak. InsyaAllah sabar sajalah. Ini takdir Allah pada dia. Kalau kita petikaikan kita, kenapa ni lambat sangat mengaji? Awak bengap sangat ni. Ni otak apa ni?
itu dia menentang takdir Allah SWT. Allah yang buat tu, untuk Allah uji dia. Tak boleh, kita tak boleh kacau urusan Allah. Soal kita nak kacau urusan Allah, kenapa engkau buat macam ni? Allah kenapa kepada dia? Allah tahu lah apa Allah buat. Contoh kita tahu, awak ni macam ni, kata kawan kita. Contohlah isteri kita, dia suka popek. Bebel. Abang, contoh. Sebagai suami, Masya Allah, ini takdir Allah pada isteri ku, Alhamdulillah, tak apa jangan kata apa. Bahkan luahkanlah cinta kita pada isteri kita. Aku cinta pada engkau, wahai sayang. Aku cinta pada engkau sebab engkau banyak beletak, insya-Allah, banyak bebel. Jangan petikaikan. Kenapa? Petikai dia menentang takdir. Tak boleh. Dengar sudahlah. Sebab orang perempuan dia minat ceramah, tak apa bagi ceramah. Kita jadi pendengar yang baik. Dengar, oh masya-Allah. Okeylah, tak apalah. Insya-Allah okey. Contoh okey, jadi Allah senang. Tak boleh kita petikaikan kekurangan ataupun apa-apa yang menimpa saudara kita yang jenis benda-benda yang kekurangan dia, aib dia ataupun buruk dia. Tak boleh kita petikai. Petikai takdir. Untuk kita suruh dia doa, kita doakan pada dia kebaikan, dan juga kita didik dia benda baik boleh. Petikai tak boleh. Untuk isteri kita apa? Ini semua isteri ni bahaya. Contoh suami kita ni jenis yang dia panggil malas. Buang baju letak kat situ, kita yang kena angkat letak kat mesin. Allah senang. Dia makan tak basuh pinggan, dia biar macam tu saja. Kita nak minum kena bancuh ayak, nak dia kena bancuh sendiri. Tak apalah kita bancuh lah, ada fadilat dia. Cuma dia sangat malas macam contoh. Malas, lepas tu manja pula tu. Semua suruh isteri, sayang pilah Ustaz, pergi bank Ustaz. Sayang pilah masuk kedai tu beli Ustaz. Abang duduk kereta Ustaz. Manjanya. Semua dia hantar isteri dia ke depan. Nanti perang pun dia suruh isteri dia pergi duduk rumah mungkin. Macam mana? Jangan sampai kita kata aku tak puas hati suami aku ni, awak dah jadi macam ni. Awak manja sangat, jangan. Cukup kita nasihat dia, doakan dia yang terbaik. Untuk petikaikan kekurangan dia ataupun benda-benda buruk yang ada pada diri dia, itu dia menentang takdir, tak boleh. Jadi Allah senang. Cukuplah kita mendoakan dan nasihat dengan baik. Bukan petikaikan apa buruk orang tu. Contohlah kita tengok Allah senang, orang tak mengaji contoh. Orang tak mengaji. Awak lah tak mengaji depa ni. Awak yang depa ni malas sangat tak mengaji. Tak boleh ke tu? Cukup nasihat, jom mengaji dan ya Allah bila kau mengaji. Cukup. Kalau kita kenapa dia minta mengaji? Soalah mempetikaikan takdir Allah. Allah takdir mereka sebagai ujian untuk mereka. Adalah apa-apa yang Allah nak timpakan kepada mereka sebab jadi macam tu. Kita ambil pengajaran, masya-Allah tak ngaji. Takut-takut musibah nanti tak ngaji. Tak ngaji ni bahaya. Jadi kita ambil pengajaran, aku alhamdulillah mengaji. Jangan jadi macam tu. Cukup doa ya Allah beri sekian-sekian. Jadi jangan petikaikan suatu keburukan ataupun kekurangan orang yang kita lihat. Cukuplah mendoakan dan juga nasihat dengan baik. Petikaikan kenapa engkau macam ni? Dia menentang takdir, tak boleh. Okey itu kata al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu. Okey terus Allah senang. Allah senang. Allah senang. Terus hikmah yang seterusnya. Allah senang. Kata Imam Haddad, Allah senang. Dan kita petikai suami orang tak boleh contoh ni sebut dalam kitab syarah kita. Contoh suami kita ni orang rajin apa semua. Kawan kita luah pada kita, suami aku tu malas sungguhlah. Suami kau memang tak guna orang tu. Suami kau ni kenapa macam ni? Kenapa suami kau saksikan? Dia petikaikan perangai suami orang tu tak boleh juga. Contoh ayah kawan tu macam lembab sikit, dia kata, ayah kau sebab apa lembab sangat? Tak boleh. Dia kena macam mana? Oh ayah kau macam tu, insya-Allah semoga Allah beri kecerdasan pada dia. Semoga Allah sekian-sekian. Untuk petikai kenapa suami kau macam tu? Kenapa buat perangai dia macam tu? Kenapa dia buat macam tu? Tak boleh. Nasihat doa selesai. Petikaikan kenapa jadi macam tu pada diri dia, itu takdir Allah, ujian Allah pada dia. Mungkin lepas ni Allah jadikan dia orang terbaik, dia insaf mungkin insya-Allah. Petikaikan tak boleh Terus yang ke-9 yang terakhir kita ambil, ridha dengan ketentuan Allah. Kata Imam Haddad, ar-ridha bil qada yantafi ma'ahu al-i'tirad. Ma'ahu i'tiradu 'ala Allah. Wa yabqa ma'ahu at-talab lima yanbaghi an yutlaba wal harabu mimma minhu yuhra. Bagi pandangan saya tentang suami isteri ni, kita redha dan terima saja suami kita macam mana dan isteri kita macam mana. Yang itulah jodoh yang Allah beri pada kita. Selagi mana kita tak puas hati, kita nak suami kita sekian-sekian, isteri kita mesti sekian-sekian, tak akan dapat. Contoh kita ceraikan isteri kita, kita nak seorang perempuan yang kita bayangkan kita yang kita hayalkan mesti perangai dia macam ni. Cuba pergi kahwin tengok, macam tu juga. Kadang-kadang isteri kita masalah, suami kita masalah sebab diri kita sendiri. Lebih baik kita salahkan diri kita salah daripada kita menyalahkan orang lain. Dan jangan duk bayangkan kalau aku ceraikan suami aku,
Mesti kau akan dapat suami lebih baik daripada ni. Mesti akan dapat seorang mungkin anak raja, mungkin anak Perdana Menteri, mungkin tak payah. Apa yang Allah bagi tu ridha dan juga ada hikmah dia. Syukur ha. Okey, terus. Ridha dengan qada ketentuan Allah akan menghilangkan perasaan merontak terhadap Allah. Allah senang. Mengekalkan permintaan dan pengharapan terhadap apa yang sepatutnya dia minta serta menjauhi daripada apa yang sepatutnya dihindari. Okey. Kata Imam Haddad, ridha dengan qada Allah, ketentuan Allah akan menghilangkan perasaan memberontak terhadap Allah. Ridha dengan qada, terimalah benda ni jadi dah, alhamdulillah tak apalah. Maka dia akan hilangkan perasaan memberontak, tak puas hati dengan takdir Allah SWT. Hilang sabut, hilang tekanan, hilang stres, hilang. Al-Imam Ali bin Idrus bin Syihab dijemput Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi. Dia pergi jemput Al-Habib Ali Al-Habsyi ke Seun untuk main ke Tarim. Al-Habib Ali bin Idrus duduk Tarim. Dia tahu, Habib Ali, mailah ke Tarim, aku nak jamu kau makan di hari sekian-sekian. Hari yang dijanjikan itu, Al-Habib Ali bin Idrus buat satu jamuan yang sangat special. Keluarkan belanja yang banyak untuk jamu Al-Habib Ali Al-Habsyi. Tiba-tiba hari Al-Habib Ali Al-Habsyi nak keluar dari rumah, dia jumpa dengan Al-Habib Abdul Rahman Al-Masyhur. Habib Abdul Rahman kata apa? Habib Ali, jom kita sembahyang jenazah. Jom kita pergi tahnik budak. Jomlah. Waktu tu Al-Habib Ali Al-Habsyi dia tak mau nak tolak seorang ulama besar yang ajak dia pergi tunaikan hajat. Takut nak tolak tunai hajat untuk guru besar. Akhirnya dia tulis surat, dia suruh orang pentak dekat Tarim, kata habang kat Al-Habib Ali bin Idrus, bagi tahu kepada dia, aku tak boleh main hari ni, minta maaf banyak. Al-Habib Ali bin Idrus bin Syihab ni, dia dapat surat, jamuan dah siap. Kau nak duit banyak dah ni, nak jamu seorang ulama besar. Waktu dia habang dekat mak dia, wahai ibu, Allah SWT, kita punya makanan hari ni sedekah daripada fakir miskin. Habib Ali tak boleh main. Mak dia kata, kau nak sedekah daripada fakir miskin? Ya mak, tak apalah, tak boleh main ni, tak apa, lain kali insya-Allah. Dia pandang ini takdir Allah. Allah tak takdirkan, Allah tak berkehendak Al-Habib Ali Al-Habsyi mai ke rumah aku hari ni. Dia tak petikaikan, no awak tak main ni, saya masak dah. Tak ada. Kalau petikaikan, kita akan merontak dengan takdir Allah, kita terasa tak puas hati, rasa stres. Termasak punya puluh-puluh, orang tak main. Masak nasi goreng, orang balik dah. Macam Umi Nurjah kita masak nasi goreng, orang balik dah. Dia masak nasi goreng, penat. Orang balik dah. Tak apa, alhamdulillah, tak apalah, bagi orang lain makan. Kita akan rasa tenang. Kenapa? Kita pandang ini takdir Allah. Macam kita masak, dah siap semua, kawan call. Tak maaf, saya tak ADP rumah. Kenapa tak ADP? Saya dah masak banyak ni, nak bagi kat siapa makan? Lah bagi orang makan lah. Orang tak makan, bagilah siapa-siapa maksudnya boleh makan. Tak boleh kita hanya kata, okey, tak apa, tak boleh makan, tak apalah, insya-Allah ada hikmah tu, Allah yang takdirkan, cukup selesai. Hilang merontak. Dan kata Imam Haddad, dan mengekalkan permintaan dan pengharapan terhadap apa yang sepatutnya dia minta serta menjauhi daripada apa yang sepatutnya dihindari. Kata Imam Haddad, yang pertama, terima dengan qada Allah, terima saja, ridha saja, akan menghilangkan perasaan merontak. Yang kedua, senang amat. Contohlah suami kita, wajah dia macam tu, terima je lah. Ada orang nak bayang, kalau lah Korea suami aku, Korea apa? Dia bayangkan, kalau Korea ni handsome lah. Apa Korea? Kalau kita duduk Korea nanti kita tekanan pula. Korea mungkin panggil lebih teruk. Suami kita walaupun muka dia, hidung dia macam tu, muka dia macam tu, handsome lah, elok dah. Dan panggil dia sesuai dengan kita. Mungkin kita kalau kahwin Korea, kita akan tekanan. Semua okey. Ada orang suka bayang itu. Dan orang perempuan, orang muslimat tak bagus lah. Kalau dia tengok filem-filem drama apa semua, sinetron apa semua, dia tengok dia kata, wah handsome nya, tak boleh. Yang pertama boleh menyakitkan hati suami dia. Yang kedua, takut-takut dia macam ada keinginan untuk, kalau lah suamiku yang ni, bahaya yang tu. Dia cukup tengok, kan handsome mana, suamiku handsome lagi. Allah senang. Okay, Allah senang. Jadi redha saya, oh suamiku macam ni, rambut macam ni, kulit macam ni, tak apalah, Allah yang takdirkan, alhamdulillah, syukur, tak merontak. Tapi kalau tak bersyukur atau tak puas hati, dia akan merontak. Kalau lah suamiku muka macam Shah Rukh Khan, dia ingat Shah Rukh Khan kan, tak boleh ke tu. Allah dah bagi yang ni yang terbaik untuk aku, alhamdulillah, tak akan merontak. Tetapi untuk meminta pada Allah, untuk harap pada Allah, untuk minta jauh daripada benda yang kita tak takut, maka itu dibolehkan. Okey, Madat nak terang macam ni. Yang pertama, kena terima apa yang Allah bagi. Yang kedua, boleh tak kita minta, ya Allah hindari aku daripada sekian-sekian, ya Allah aku tak mau sekian-sekian, ya Allah aku nak sekian-sekian, boleh tak? Boleh. Meminta berdoa pada Allah nak sekian-sekian yang kita inginkan, itu dikira bukan menentang takdir.
Dikira menentang takdir ni apa? Tak reda ni apa? Allah bagi, dia tak terima. Allah senang. Contohlah dia doa, ya Allah, aku ni miskin, ya Allah, aku nak duit, aku nak kekayaan. Allah senang. Okey. Adakah dia tak reda dengan kemiskinan dia? Reda. Yang tahu reda kalau kita miskin, duit tak apa nak ada. Yang kedua, minta ke Allah kaya. Boleh tak? Boleh. Yang tak boleh, tak suka dengan miskin ni. Kenapa Allah buat aku macam ni? Kenapa aku dilahirkan ke dunia sekian-sekian? Tak boleh. Minta, ya Allah, sekikan aku cukup selesai. Yang kedua, orang yang meminta, contohlah dia tengah susah lah ni, susah, lepas tu dia minta, ya Allah, keluarkan aku dari kesusahan, keluarkan aku dari kesulitan. Adakah dikira dia tak reda dengan takdir? Tidak. Karena walaupun kita reda, kita susah sekarang, kita sulit, ada masalah sekarang, reda Allah uji kita macam ni, tetapi kita boleh minta kepada dia, minta dia ubah, minta dia lepaskan kita boleh. Yang tak boleh hati, tak puas hati saja. Untuk minta, ya Allah ubah, ya Allah bagi sekian-sekian, ya Allah aku tak mau ini, tidak masalah apa-apa. Tak dikira menentang takdir. Menentang takdir ni hati, hati tak puas hati. Sekat minta, ya Allah angkat, ya Allah aku tak mau ini, ya Allah aku tak sanggup ini, terima, ya Allah aku tak mampu, ya Allah tanggung, itu tak ada masalah apa. Yang salahnya, kenapa Allah buat macam ni kat aku? Kenapa aku sekian-sekian? Allah senang. Itu yang masalah, itu yang bahayanya. Jadi ridalah dengan apa yang Allah bagi, dia akan menjadi hamba Allah yang tenang, yang bahagia dengan apa saja pemberian Allah SWT. Dan jangan tak doa pula. Jangan dia kata, aku reda dengan semua apa yang Allah bagi, tak payah doa. Allah bagi semua terima, tak boleh. Kerana Allah benci, Allah murka pada hamba yang tak berdoa. Seolah-olah macam dia hebat sangat. Oh takdir, bila takdir apa pun aku hebat, tak boleh. Nabi sendiri pun doa, ya Allah lindung kepada ni, ya Allah lindungi aku daripada sekian-sekian, ya Allah beri aku sekian-sekian. Kerana kita tak tahu apa yang Allah takdirkan, maka minta yang terbaik, minta perlindungan dan sebagainya. Itu kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. InsyaAllah kita sambung lagi. Itu secara ringkaslah berkenaan dengan Al-Hikam Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Ahmad Al-Haddad. Nafa'na bi'ulumihi barakatihi wa asrarihi fi darin amin rabbal alamin. Jadi semoga Allah SWT jadikan kita orang yang sentiasa rida dengan pemberian Allah, puas hati dengan apa yang Allah bagi, dan semoga Allah bahagiakan kita semua dalam keadaan kita ini mencari ridha Allah SWT. Dan semoga Allah keluarkan dari hati kita ini segala sifat-sifat yang tidak elok. Dan semoga Allah jadikan hati kita sentiasa memandang sesuatu itu daripada Allah supaya kita rida dengan Allah. Dan semoga Allah buka fikiran kita dan hati kita untuk memandang semua takdir Allah ada hikmah, semua ada kebaikan daripada Allah SWT. Dan semoga Allah satukan hati kita untuk mencintai Allah, mencintai Rasul. Dan semoga Allah angkat segala balak, segala wabak, segala masalah yang kita hadapi. Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita, zuriat kita orang soleh-solehah, orang yang menuntut ilmu agama, yang berjuang ke jalan Allah, yang berdakwah ke jalan Allah, yang memberi manfaat kepada umat Nabi SAW. Dan semoga Allah jadikan kita semua pada hari ini hamba-hamba yang Allah beri anugerah yang terbesar dunia dan akhirat, kebahagiaan yang terbesar, keridhaan yang terbesar. Dan semoga Allah SWT masukkan kita dalam bulan Ramadan dalam keadaan Allah pandang kita dengan rahmat, Allah ampunkan segala dosa kita, Allah masukkan kita dalam golongan yang dilepaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu alaihi wasallam.